Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua, keluarga besar kami, keluarga Tanyalah Ustaz? Biar tahu, jangan keliru, selalu kita ulang, selalu kita dengar ayat ini, platform ini di Madrasah TV3. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, penonton yang berada di luar sana. Hujung minggu adalah masa kita bersama dengan Al-Quran. Selalu saya ulang ayat ini, Sabtu Ahad saja masa keluarga saya bersama dengan Al-Quran. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak kongsi satu perkara. Kita akan ke udara selama 2 jam. Dalam satu buku, Everyone Communicate, Few Connected. Okey, semua orang berkomunikasi, tetapi berapa ramai antara kita yang terhubung, yang faham antara satu sama lain. Jadi cabaran saya terhadap penonton yang sedang melihat saya di kaca TV, yang memisahkan kita hanyalah kaca TV semata-mata, ataupun ada yang melihat saya bersiaran langsung melalui Facebook Tanyalah Ustaz. Tahukah anda dalam masa satu hari kita berkomunikasi begitu banyak maklumat, bahkan ribuan yang kita kena hadam, yang kita kena tapis masuk dalam akal pemikiran kita. Penonton, dengan izin Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya, pinjamkan saya fokus anda 2 jam sahaja. Kita fokus kepada 3 ayat. Okey, insya-Allah 3 ayat daripada surah As-Saffat, iaitu bermula pada ayat yang ke-28, 29 dan 30. Ala kulli hal penonton, saya ada satu pengumuman di sini, insya-Allah. Hadiah khas hampir 50 ibu percuma untuk semua penonton Tanyalah Ustaz di madatcenter.com, dan antaranya adalah Sihir Pemusnah Syurga, Klinik Al-Fatihah, kaedah kaedah mudah 5 minit hafal Al-Quran, diari solat anak, si Oyin, diet cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi. Jadi mudah-mudahan jom kita ambil peluang ini untuk kita download dan juga install e-book percuma. Mudah-mudahan menjadi bahan bacaan kita di mana-mana sahaja, insya-Allah. Penonton, di meja akademik Tanyalah Ustaz, bunyinya macam suspense sedikit. Saya tidak keseorangan, saya gembira sangat. Ala kulli hal, saya rasa lebih kurang 3 tahun lebih saya tidak dapat bersama dengan guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nizam, apa khabar? Khair, alhamdulillah Ustaz, sihat. Syukur, alhamdulillah syukur. Semangat lain macam bila dengan tuan guru kita. Saya lah semangat dengan orang muda ni, alhamdulillah. Allah. Syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan penonton ada chemistry, ada persamaan antara kami dalam membawa bahtera. Mudah-mudahan penonton juga faham konsep pemahaman apa yang cuba kami sampaikan pada hari ini, insya-Allah. Baik, fokus kita penonton, surah As-Saffat bermula ayat yang ke-28, 29 dan 30. Ustaz, ya, saya percaya penonton Tanyalah Ustaz setiap pagi Sabtu Ahad mereka dah sedia Al-Quran di hadapan mereka. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Jadi rezeki, betul tak Ustaz? Awal pagi lagi mata kita dah tengok Al-Quran. Oh, rezeki itu, masya-Allah, rezeki. Lagi indah, lagi elok kalau kita dengar lantunan bacaan ayat suci Al-Quran. Penonton, jom kita fokus ayat 28, 29 dan 30. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Qalu bal lam takunu mu'minin. Wa ma kana lana 'alaykum min sultan. Bal kuntum qauman طاغين. Sadaqallahul azim. Maksudnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada ketua-ketuanya, sesungguhnya kamu dahulu selalu datang menyekat kami
daripada beriman dengan menggunakan kuasa kamu. Ketua-ketuanya menjawab, tidak. Bahkan kamulah sendiri tidak mahu menjadi orang-orang yang beriman. Dan kami, yakni selain daripada mengajak kamu, tidak mempunyai sebarang kuasa untuk memerintah kamu. Bahkan kamu sememangnya kaum yang melampaui batas. Baik saudara dan inizal dan seterusnya para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, para pencinta Al-Quran seluruhnya, kita meneruskan perjalanan ekspedisi kita untuk kita meneroka, memahami, mentadabbur surah As-Saffat. Sebelum kita pergi jauh, mari kita ingatkan semula, surah As-Saffat, menara kawalannya, surah ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut ahli tafsir, surah ini turun sekitar pada pertengahan ataupun penghujung waktu ketika Rasulullah dan para sahabat berada di Makkah Al-Mukarramah. Maknanya sebelum peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu, tuan-tuan puan-puan, umat Islam sememangnya diancam, diugut, diboikot, dipulau, ya, diancam bunuh. Dan musyrikin Mekah, mereka yakin sangat mereka dapat, ya, mereka akan dapat menumpaskan, mereka yakin mereka akan dapat membunuh Rasulullah dan umat Islam yang pada waktu itu jumlahnya umat Islam sekitar 50 orang sahaja dalam Mekah pada waktu itu. Maknanya ini dalam sebesar-besar kota Mekah tu, umat Islam minoriti, hanya ada 50 orang saja. Kerana itu, musyrikin Mekah, mereka yakin sangat mereka dapat bunuh Rasulullah dan umat Islam yang minoriti pada waktu itu kerana jumlah umat Islam yang sedikit pada waktu itu. Jadi, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi surah As-Saffat itu kita sebut sebagai kondisinya. Ayat ini turun ketika umat Islam berada dalam keadaan ditekan, dan pada waktu itu musyrikin Mekah majoritinya mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Mereka tak beriman kepada hari kebangkitan. Baik, dan ini Zal, kalau kita sebut surah Makkiyah, surah ini surah Makkiyah, lazimnya surah Makkiyah ini membahaskan 3 benda. Yang pertama, tauhid, akidah. Yang kedua, membicarakan tentang yaumul ba'ats ataupun hari kebangkitan, hari akhirat, hari kiamat. Nombor 3, surah Makkiyah membicarakan tentang konten ataupun kandungan risalah kenabian, ya, risalah kenabian, risalah kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila selepas ini tuan-tuan puan-puan, bila dengar sahaja di masjid, di surau, ustazah sebut surah Makkiyah, surah ini surah Makkiyah, maknanya kita register dalam pemikiran kita, surah Makkiyah bercerita, berkisar tentang 3 perkara besar itu. Itu permulaannya, dan ini Zahir, wallahu a'lam. Allahu alam. Alhamdulillah, syukur pada penonton Subhanahu wa taala. Baik penonton yang dirahmati Allah, 3 poin yang telah Ustaz kongsikan kepada kita, kali kurang itu pernah masuk soalan exam saya Ustaz. Oh ya ke? Perihal berkaitan dengan ulumul Quran. Jadi penonton, walaupun kita bersama langsung secara santai lah, lebih kurang macam ni Ustaz, ya, tetapi jangan lupa kita juga menadah ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan kita catat, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita nak raikan soalan Facebook di sini. Sebelum tu saya nak minta izin dulu daripada tuan panel kita. Bolehkah Ustaz? Silakan. Okey, saya pun dah dapat lampu hijau, insya-Allah. Kita teruskan dengan soalan yang pertama, itu soalan Facebook insya-Allah. Soalan daripada saudari Sal Rasid Cikci. Baik, merujuk kepada ayat yang ke-28, adakah maksud bahagian kanan itu merujuk kepada kedudukan yang tinggi dan berkuasa, yang mana orang-orang bawahan mereka hanya menurut sahaja dan ketua mereka? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudari Sal Rasid Cikci yang bertanyakan kepada kita ini. Baik tuan-tuan, pada ayat nombor 28 itu, perkataan qalu innakum ta'tunana 'anil yamin. Pengikut ni, okey, di hari akhirat nanti, kita patah balik sedikit. Di hari akhirat nanti tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah,
Allah Ta'ala akan menghimpunkan orang-orang yang zalim ini di satu tempat. Orang zalim ini diterjemahkan oleh para ulama maknanya dua. Zalim yang pertama maknanya di atas dunia ni dia langgar hukum hakam Allah. Dia langgar je. Semayang tidak, bayar zakat tidak, kan? Kemudian makan riba contoh. Kemudian berzina contoh, minum arak contoh. Jadi di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan letakkan kelompok-kelompok yang buat dosa ni, yang tidak bertaubat kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah di satu tempat. Mereka berbeza dengan orang beriman. Mereka tak boleh. Mereka tidak akan disekalikan dengan orang beriman. Dan zalim yang paling besar iaitulah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, bila mereka dihimpunkan di satu tempat, apabila mereka disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masing-masing mereka itu semua senyap berteleku, senyap dia, tak bercakap apa. Mereka takut sebab apa? Pada waktu itu azab Allah, api neraka telah diperlihatkan di depan mata. Pada waktu itu baru terkejut, ya Allah, ini rupanya yang disebut di atas dunia dulu. Okey, pada waktu itu tuan-tuan rahmati Allah, tiba-tiba pada ayat nombor 28 ini, tadi mereka senyap, mereka tak kata apa-apa, mereka takut, mereka akur, mereka berteleku. Tuan-tuan, ayat 28 Allah Ta'ala bagi tahu, tak lama kemudian mereka bersembang-sembang sesama mereka. Ni yang geng-geng buat dosa ni, geng-geng yang tak mahu bertaubat di atas dunia ni, mereka sembang sambil menyalahkan di antara satu sama lain. Dia kata apa? Dia kata kepada ketua-ketua pemimpin mereka itu, maknanya yang ajak mereka buat maksiat ni, dia kata, kerana kamulah dulu menyebabkan kami ni tak beriman kepada Allah. Kerana kamu datang daripada kanan lah. Baik, perkataan al-yamin seperti yang Puan Sardasid tanya tadi, para ulama kata ada 3 maksud. Yang pertama, al-yamin itu bermaksud pengikut pemimpin-pemimpin ataupun orang yang ajak mereka tadi ni, mereka menyekat orang itu daripada melakukan kebaikan. Satu. Yang kedua, al-yamin itu bermaksud mereka menyekat pengikut mereka daripada buat baik tadi ni dengan kuasa dan kedudukan yang mereka ada. 2. Dan yang ketiga, mereka bersumpah. Ketua-ketua tadi ni, dia bersumpah mereka ajak ataupun ajakan pujukan mereka ni betul, benar. Jadi itu maksud al-yamin, 3 makna itu. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dia kata ketiga-tiga maksud itu betul belaka, digabungkan. Apa maknanya? Ketua-ketua mereka menyekat pengikut-pengikut mereka itu dengan kuasa. Disekat apa? Sekat daripada melakukan kebaikan. Dan mereka bersumpah ajakan, pujukan mereka itu betul, benar dan tepat. Maknanya inilah kita sebut sebagai ketua penjenayah lah, kan? Ketua perompak. Konteks hari ini. Konteks ni mana ketua-ketua yang ajak geng-geng bawah ni buat dosa, buat maksiat, yang saling tolong menolong sesama mereka. Bahasa anak muda sekarang ni apa? Kautim. Macam itulah kurang lebih, wallahu a'lam. Allahu a'lam. Mudah-mudahan penonton tidak ada budaya salah menyalahkan antara kita saja di alam sana antara satu sama lain. Baiklah penonton, kita nak tawakuf seketika, banyak lagi soalan menarik menanti anda kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di awal pagi lagi mata kita telah pun melihat ayat suci Al-Quranul Karim. Baik penonton, untuk saya tangkap fokus kita semua, sekali lagi saya ulang, fokus ayat kita pada hujung minggu ini bersama dengan Al-Quran, kita fokus kepada surah As-Saffat bermula pada ayat yang ke-28, 29 dan juga 30. Dan sekarang ni kita masih lagi berada pada ayat yang ke-28. InsyaAllah kita teruskan dengan soalan Facebook
soalan daripada Ma'etun. Baik, dari ayat yang ke-28 surah As-Saffat, maksudnya pengikut-pengikut berkata kepada ketua-ketuanya, sesungguhnya kamu dahulu selalu datang menyekat kami daripada beriman dengan menggunakan kuasa kamu. Soalannya, adakah golongan ini menyesal apa yang telah dilakukan dan adakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak memaafkan golongan ini? Silakan Ustaz soalannya. Baik, terima kasih Mak Itun yang bertanya. Tentu sekalilah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam surah As-Saffat ini beberapa ayat sebelum ini kan Allah Taala menggambarkan bagaimana Allah Taala bila Allah mengarahkan para malaikat itu menghimpunkan uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Allah Ta'ala arahkan para malaikat untuk himpunkan orang yang zalim kepada Allah di atas dunia ni. Zalim itu seperti kita sebut tadi, yang pertama dia buat dosa, dia buat maksiat, dia tak bertaubat. Ya, yang kedua mereka mensyirikkan Allah. Mereka dihimpunkan di satu tempat. Pada waktu itu tuan-tuan, apa yang berlaku? Mereka duduk berteleku, ya, mereka tidak bercakap apa-apa, tak boleh nak menjawab apa-apa. Kenapa? Pada waktu itu mereka dah nampak dah azab api neraka di depan mata. Baik, kerana itu tentu dalam surah Al-Mulk, dari Nizal ya, kita alhamdulillah Allah Taala rezekikan kita semua ini para penonton, kita akrab dengan surah Al-Mulk kan? Sebelum tidur insya-Allah. Ya, kita baca sebelum tidur alhamdulillah. Tuan-tuan, dalam surah Al-Mulk itu banyaknya ayat berkaitan tentang neraka. Allah Ta'ala telah rakamkan percakapan ahli neraka pada masa depan. Ya, maknanya percakapan ahli neraka pada masa depan. Allah dah rakam siap-siap dah. Supaya apa? Supaya kita ambil iktibar. Bimbang kita kod kata-kata tu rupa-rupanya kita yang sebut benda tu. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah. Kita takut. Baik, tuan-tuan, kita ingat balik pada ayat nombor 14 dalam surah Al-Mulk, bukan nombor 14, minta maaf, pada ayat nombor 7. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman pada ayat ini, apabila ahli neraka itu dicampak, dibaling, dihumban, sebelum nak sampai ke dasar neraka itu, mereka mendengar jeritan suara yang meraung-raung. Syahiqan. Garis bawahkan perkataan syahiqan. Ayat nombor 7 dalam surah Al-Mulk. Syahiqan ni tuan-tuan, dia umpama macam ni tuan-tuan. Kalau atas dunia hari ni, kalau kita jogging ataupun kita naik bukit, panjat bukit, kan mendaki bukit, kita kepenatan, tak cukup oksigen. Tercungak-cungak. Tercungak macam tu. Syahiqan bahasa Arab itulah macam tu. Maknanya tercungak-cungak, tak cukup oksigen tu. Maknanya dalam neraka terdengar suara raungan, meraung-raung, suara orang ahli neraka yang tak cukup nafas, sesak nafas macam itu. Allah. Itu baru dibaling, tak sampai ke dasar neraka lagi. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah. Pada waktu itu, menyesalnya ahli neraka, Allah Ta'ala tampilkan ayat lagi. Ayat nombor 10 surah Al-Mulk, rakaman percakapan ahli neraka pada masa depan. Kan? Benda ni tak berlaku lagi, tapi Allah rakamkan awal-awal. Supaya apa? Supaya kita ambil pedoman dan pengajaran. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu, kalaulah kami atas dunia dulu ya Allah, mendengar dan memahami Al-Quran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Kalaulah dulu aku atas dunia, aku dengar Quran, aku ambil pengajaran, nasihat-nasihat, aku tak jadi ahli neraka hari ini. Inilah gambarannya, menyesal sungguh ahli-ahli neraka pada waktu itu. Sayangnya penyesalan mereka itu, rayuan mereka itu, mereka merayu. Dan ini sebab apa? Ialah dalam neraka Allah Ta'ala hukum mereka, dibakar mereka, hancur tulang belulang, kemudian disalin dengan kulit yang baru. Ulang lagi,
tanpa berhenti walau sesaat, walau seminit. Mereka rayu kepada malaikat, rayu kepada Allah, tolonglah berhenti saat. Paling kurang berhenti seminggu. Off seminggu paling kurang. Tuan-tuan, puan-puan, rayuan mereka itu langsung tidak dilayan oleh malaikat, langsung tak dilayan oleh Allah. Sebaliknya mereka akan diazab, diulang. Beruntunglah orang yang mengambil pedoman ayat-ayat seperti ini. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dialog masa hadapan ni tidak diulang oleh kita kelak pada masa hadapan. Insya-Allah, mudah-mudahan. Baik penonton, kita ada pemanggil sulung yang pertama untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Dia daripada Hitam, Pulau Pinang. Masya-Allah. Silakan tuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi tuan. Ya, sihat dah? Alhamdulillah tuan. Ya, sihat. Alhamdulillah. Soalan saya begini, dengan apakah hikmahnya Allah mempertontonkan dialog di antara kedua belah pihak ni, di antara pengikut dan juga ketua ni? Adakah dia dipertontonkan adakah diperlihatkan kepada malaikat atau Allah itu sendiri, ataupun kepada ahli syurga? Pertama, dan keduanya, adakah boleh berlakunya perbalahan tuduh-menuduh ni kepada kaum miskin sajakah, ataupun kepada orang-orang yang beriman yang engkar akan perintah Allah? Itu saya soalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita. Dua soalan yang sangat baik Ustaz. Soalan yang pertama, apakah hikmah pengajaran daripada dialog yang boleh kita ambil ini Ustaz? Itu yang pertama. Dan yang kedua, berkenaan dengan perihal yang berlaku, adakah perkara ini, maksudnya sesi kita katakan perbalahan ni hanya berlaku pada kaum musyrikin sahajakah, ataupun turut berlaku kepada golongan orang Islam yang ingkar juga di alam sana? Baik, terima kasih Nek Nizar dan terima kasih Tuan Haji Ilyas. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur sebagai syifa, sebagai merawat penyakit hati, penyakit dalaman kita, merawat akidah dan merawat penyakit hati kita. Wa rahmah lil mu'minin, dan Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Karena itu tuan-tuan yang rahmati Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Quran yang tidak ada syak, tidak ada keraguan padanya. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah rakamkan ahli syurga, Allah rakamkan ahli neraka sebagai pengajaran, sebagai indar, peringatan kepada kita semua. Hidup ini tentunya akan disudahkan kita ini. Hidup kita ini lingkarannya dua perkara, dosa dan pahala. Dan di hari akhirat itulah yang akan menentukan sama ada kita ke syurga ataupun kita ke neraka. Timbangannya. Maknanya tuan-tuan puan rahmati Allah, perkara ini ialah perkara gaib. Perkara gaib, dan perkara gaib ini sumbernya tentulah Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, dan ini kita tak boleh mereka-reka benda ini. Tak boleh mencipta, ataupun kita tak boleh mereka-reka. Maknanya benda ini ialah perkara gaib, mesti ada dalil daripada Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya perkara itu akan berlaku dan ia perlu diambil pengajaran bagi kita. Orang yang nak masuk syurga tentunya lah perangainya, wataknya, akhlaknya mestilah akhlak yang baik. Perangai yang baik di atas dunia ini. Bertakwa kepada Allah, menjaga hubungan sesama manusia. Dan kita mesti menjaga diri kita supaya kita ni tak jadi ahli neraka. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, dalam konteks ayat ini Allah Ta'ala mengatakan ataupun cerita perbalahan antara ketua dan pengikut. Dalam ayat ini konteksnya ialah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, para ulama tafsir menyatakan orang yang melakukan dosa, kekal melakukan maksiat tanpa sempat, dia tak bertaubat kepada Allah. Dia tak taubat, dia tak minta ampun pada Allah, dia tak insaf. Kena hati-hati ayat ini. Kerana apa? Ni geng-geng yang buat maksiat, geng-geng yang buat kejahatan di atas dunia ini, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita,
di hari akhirat mereka tak boleh bantu kita pun. Dia tak boleh lagi nak menyelamatkan kita. Sebaliknya pada waktu itu masing-masing duk bertelagah, berbantah-bantah, mencari salah. Ni salah hang lah, salah hang apa salah ni, apa salah ni. Ketua pula kata, hang ikut aku buat apa? Begitulah, inilah ibrahnya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah kita ambil pengajaran. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook, soalan daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Merujuk kepada ayat yang ke-28, bagaimanakah orang yang mukhlis dikatakan sebagai golongan yang tidak mampu digoda oleh sebarang ancaman syaitan. Perihal berkaitan dengan golongan-golongan yang mukhlis, Ustaz, silakan. Tuan-tuan rahmati Allah, tentunya kita mesti sentiasa membersihkan hati kita ini, membersihkan jiwa kita ini, supaya kita ini jadi orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas melakukan amalan ibadat, dan kita ni jadi orang yang faham. Amin ya Allah. Faham agama, dan kita faham kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita menumpang di atas dunia ini. Maknanya tuan-tuan, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat untuk kita meninggal. Maknanya, umpamanya beginilah tuan-tuan. Kita dalam perjalanan, sahabat-sahabat kita ni mungkin ada yang nak balik kampung sekejap lagi kan. Nak balik Kelantan, nak balik Terengganu, nak balik Kedah, nak balik Penang kan. Dalam perjalanan kita, contoh nak balik ke utara, kan 4-5 jam perjalanan, tentunya lah kita akan berhenti di hentian rehat dan rawat, RNR. Betul. Ya. Jadi kita duduk di RNR itu tuan-tuan, masanya tak lama. Sekadar untuk makan, sekadar untuk relax, ya, sekadar untuk salat, sekadar untuk pergi ke bilik air, ya, sekadar itu sahaja. Kita tidaklah duduk berhari-hari ataupun berminggu-minggu di RNR. Sebab apa? Itu tempat persinggahan. Begitulah kehidupan kita tuan-tuan. Dunia ini merupakan tempat persinggahan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana itulah antara pesan para ulama kepada kita tuan-tuan, untuk kita mensucikan hati ataupun membersihkan diri kita ini. Contohnya Yahya bin Mu'adz, beliau merupakan seorang tokoh pada kurun yang ketiga. Beliau sebut ubat hati ni ada 5 benda. Tuan-tuan boleh catat ya, dan kita amal bersama. Yang pertama, baca Quran sambil tadabbur. Macam kita hari inilah. Maknanya kita baca ayat sekadar 3 ayat sahaja, tetapi kita mentadabbur, kita memperhatikan makna dan kita refleksi. Satu. Yang kedua, sentiasa melazimi puasa sunat. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Abu Hurairah, dalam hidup ini jangan tinggal 3 perkara. Yang pertama, solat sunat duha. Yang kedua, puasa sebulan 3 hari. Puasa sebulan 3 hari bukan. Sebulan puasa 3 hari. Dalam sebulan puasa 3 hari. Okey. Dan yang ketiga, sebelum tidur salat witir. Sebelum tidur salat witir, salat sunat witir. Jadi perbanyakkan puasa sunat. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, sentiasa berdoa, berzikir, beristighfar pada penghujung malam, pada waktu sahur. Ya. Perbanyakkan zikir, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan doa. Dan yang kelima, mujalasatus salihin. Sentiasa berada, berdamping, bersahabat, berada dengan orang yang berilmu ataupun berada dalam majlis ilmu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang diberikan bermanfaat kepada kita penonton, ambil, baca dan juga catat. Kita tawakuf seketika, hadamkan ilmu kembali selepas ini. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, izinkan saya mengambil sedikit masa sahaja untuk saya lemparkan satu soalan supaya kita macam terfikir seketika, terfikir sejenak. Saya kira-kira dalam 7 ataupun 6 tahun lebih saya bersiaran, saya nak bertanya kepada anda semua perihal berkaitan dengan Al-Quran. Bilakah kali terakhir kita membaca Al-Quran, kita merasai kelazatannya, membuatkan kita terfikir dan terfikir, kita tadabbur.
bilakah kali terakhir kita membaca dan juga betul-betul tadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar membaca keluar daripada kerongkong mulut semata-mata. Baik penonton, kita nak raikan soalan seterusnya, soalan Facebook daripada saudara saudara Fadli Muhammad Shah. Baik, merujuk kepada ayat yang ke-28 sehingga 29, bagaimanakah keadaan sebenar-benarnya nanti dengan orang yang saling menyalahkan orang lain sedangkan ianya tahu dia yang tidak mahu menurut perintah, dan apakah bentuk penyiksaan yang akan ditanggung kelak? Masya Allah, merujuk kepada ayat yang ke-28 dan juga 29. Apakah bentuk penyiksaan? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Fadli. Ayat 28 dan 29 surah As-Saffat ini menggambarkan pengikut dan ketua geng-geng yang melakukan dosa maksiat atas dunia ini. Walaupun atas dunia mereka saling berkompromi, walaupun atas dunia mereka saling berpakat, walaupun atas dunia ini mereka saling merancang, kan, cover-mengcover dengan izin. Tuan-tuan, di hari akhirat semua itu tak boleh buat dah. Dan lebih teruk lagi, lebih parah lagi, di hari akhirat mereka saling menyalahkan di antara satu sama lain. Ini salah kamu lah. Ketua kata, lah siapa yang ikut aku? Kan? Kamu yang tak nak beriman pada Allah, kenapa nak cari salah orang lain pula? Begitulah. Tuan-tuan rahmati Allah, mereka disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat menakutkan. Karena itulah tuan-tuan rahmati Allah, bila kita datang ayat-ayat seperti ini, ayat yang kita baca minggu lepas dan minggu ini tuan-tuan, ia memberikan satu pengajaran kepada kita. Di atas dunia ini kita mesti mencari sahabat yang baik-baik. Kita cari sahabat yang baik-baik supaya kita ni terdorong, kita ini jadi orang yang lebih baik. Ya, kerana itu dalam riwayat sebut anta ma'a man ahbabta. Kita ini akan dikumpul di hari akhirat nanti bersama dengan orang yang kita cintai di atas dunia ini. Maknanya kalau kita bersahabat dengan orang yang akhlaknya baik, jadi kita pun di hari akhirat bersama dengan orang yang baik-baik, dengan orang yang soleh. Jadi kerana itulah tuan-tuan, bila datang ayat ini, kita inilah pengajaran penting, iaitulah kita bersahabat dengan orang yang baik-baik. Cumanya tuan-tuan, bila ayat ini bukanlah bererti kita perlu boikot orang yang tidak berakhlak baik, tak berkawan, buang mereka. Tidak, ya. Sebaliknya kita berdakwah, kita pujuk dan kita ajak mereka. Betul. Apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, maksud hadis itu ialah kita ni biarlah kita bersahabat ataupun berkumpul, bertemu dengan orang yang boleh memberikan manfaat kepada kita, manfaat dunia dan manfaat hari akhirat. Contohlah tuan-tuan, mungkin penonton-penonton kita hari ini yang buat bisnes, jual karipap contoh, jual popiah. Jadi nak dapatkan keuntungan yang berlipat ganda, tentunya lah kena berkumpul dengan kawan-kawan CEO, kawan-kawan sales and marketing. Betul. Kan? Maknanya bincang strategi, minta pendapat, minta pengalaman. Tuan buat macam mana ya untuk pasarkan produk popiah tuan ni? Tolong kongsi dengan saya sikit. Jadi bila kita berkumpul dengan orang-orang yang fikirnya baik, pandangannya baik, kita pun jadi baik. Tapi kalaulah kita ni tuan-tuan berkumpul dengan orang yang kuat gosip, kuat mengata orang. Ya, sebelum mula kerja tu, masuk pukul 8 pagi, sebelum mula kerja 8.30 pagi tu, pukul 8 sampai 8.30 pagi tu setengah jam mengumpat orang dulu. Jadi yang kita dapat umpat, caci, maki, fitnah. Itu sajalah, tak dapat apa-apa untung pun. Wallahualam. Wallahualam. Baik, perhatikanlah dengan siapa kita bergaul, mudah-mudahan ya Ustaz ya, insya-Allah. Baik, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Kudai. Silakan Tuan Haji. Yang saya hormati Ustaz Muhammad dan baik. Amalan yang ke-8. Yang kedua, kita tengok semua memang baik, dia nak belajar dengan ayat itu, iman semua. Tapi ketua pula yang buat apa enggak belajar. Jadi nak Ustaz, kenapa ini degil? Dia tak
yang bawa ikut dan yang bagus dan Islam. Sedangkan dia kata, ya, so tak apa. Tapi dia dilengkan. Kan? Dia tak pandangan, apalah pemimpin itu jadi Ustaz. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukino. Cantik soalannya. Baik, berkenaan dengan soalan Tuan Haji Tukino menceritakan tentang daripada pengajaran ayat ini, kita jangan sombong. Bahkan kalau kita tengok pemimpin di dalam konteks ayat yang kita bicarakan ini, maafkan saya, kalau kita tengok dalam konteks ayat yang kita bicarakan ini, pemimpin itu sendiri ada budaya menyalahkan antara satu sama lain, sombong dengan kekuasaan yang ada, bahkan sehingga menyekat orang lain untuk melakukan kebaikan dan juga beriman. Jadi kita mohon pencerahan daripada Ustaz berkenaan dengan perihal sombong dan juga kekuasaan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji yang bertanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ni pemimpin dan kita semua akan disoal, ya, kita akan diaudit oleh Allah Taala nanti tentang bagaimana kita memimpin orang di bawah kita. Baik, tuan-tuan, saya suka bercakap dalam konteks dalam kawalan kita. Kita sebagai pemimpin keluarga. Kita sebagai ayah, tuan-tuan, mari kita ingat, kita ulang kaji balik. Ada beberapa ayat penting Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran untuk kita ketua keluarga. Satu, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu, jaga diri ahli keluarga kamu daripada menjadi bahan bakaran api neraka. Ayat ini penting, tuan-tuan perempuan. Kita sebagai ketua keluarga kena peringatkan isteri dan anak-anak. Nak peringat apa? Nombor satu, semayang. Nombor satu, pastikan isteri, suami, anak-anak semua salat cukup lengkap, bermula subuh sampai isyak. Alhamdulillah, tuan-tuan, masyarakat kita ni contoh dah ini Zal, ya. Kalau bulan Ramadan nanti, Alhamdulillah. Kan anak-anak kecil kita 7, 8 tahun, 4 tahun, 3 tahun, mak dah suruh puasa dah. Kan? Kadang-kadang, ya Allah, tengok anak-anak yang 4 tahun tu punya penat dia puasa tu, muka dah kala biru, kala hijau dah. Lambat lagi ke azan. Lambat. Bagus dah, Alhamdulillah. Kan? Kita didik anak-anak puasa bagus. Tetapi semangat yang sama kita mesti juga bawa salat. Salat mesti ingatkan macam itulah. Salat jangan tinggal. Ya, salat jangan tinggal. Itu perkara asas dalam rumah tangga, dalam hidup kita ini. Jadi, apatah lagi kalaulah mak dan ayah tak salat. Jadi maknanya salat itu paling penting, satu. Yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah, anak-anak kita sebagai suami, isteri kita itu adalah amanah. Kalaulah kita mendapati anak-anak ataupun isteri kita melakukan dosa ataupun maksiat, kita sebagai ketua keluarga mesti tegur. Ya, mak juga bila tengok anak-anak buat dosa, bila anak-anak buat perkara maksiat, mesti tegur, ambil tindakan segera. Jangan kata, tak apalah, baru sekolah rendah, nanti sekolah menengah kita tegurlah. Tuan-tuan, ada satu cerita, Buya Hamka. Saya baca buku Buya Hamka ni, tajuknya Ayah. Ditulis oleh anak endanya nama Irfan. Anak enda ni anak yang kelima, Irfan. Irfan tulis tentang buku, tentang ayah dia, Buya Hamka. Okey, ringkas. Tuan-tuan, satu hari tu, lepas solat maghrib berjamaah di masjid, Buya Hamka jadi imam dengan anak-anak apa semua di masjid lah. Lepas tu balik rumah untuk makan malam lah. Okey, bila sampai di rumah, Buya Hamka dan anak-anak tadi mereka makan di meja makan, tetapi Irfan ni dia tak makan, dia kenyang, dia terus masuk bilik sebab dia baca buku. Pada waktu itu buku yang viral pada waktu itulah, buku komik barangkali tentang persilatan, ya, tentang silat-silat ni. Jadi dia minat komik tu, dia baca. Jadi dia tak makan. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Azan Isyak. Bila azan Isyak tu, tuan-tuan, Buya Hamka panggil Irfan. Irfan, salat Isyak. Irfan ni dia dilamun keseronokan baca komik tadi ni, menyebabkan dia tak ambil cakna yang ayah dia panggil tadi suruh sembahyang Isyak. Jadi dia pun baca buku. Jadi dah lambat sangat, Buya Hamka pun solat Isyak bersama anak-anak yang lain dalam rumah. Tuan-tuan, lepas habis sembahyang, tiba-tiba pada waktu itu terkejutnya Irfan, Buya Hamka datang berdiri tercegak di depan katil dia. Terkejut dah dia, ayah datang ni.
orang yang dia paling hormat. Ayah dia tanya, Irfan, kamu dah sembahyang isyak ke belum? Tuan-tuan, punyalah takut Irfan anak ni, takut pada Buya Hamka. Dia jawab, belum dan sudah tu tergabung jadi satu perkataan. Nak kata belum pun tidak, nak kata dah pun tak. Tergabung perkataan tu. Tuan-tuan, terus Buya Hamka kata apa? Irfan, sekarang ini kamu pergi ambil sembahyang, ambil wuduk, kemudian salat isyak. Lepas kamu salat isyak, datang jumpa ayah dalam bilik. Okey, ringkas cerita, sembahyanglah Irfan ni sembahyang isyak, selesai, masuk dalam bilik ayah dia. Waktu itu, tuan-tuan, dia tulis dalam buku dia, dia kata, aku menyaksikan ayah aku sedang berlunjur kakinya atas katil. Maknanya duduk begitu kan? Irfan pun masuk. Assalamualaikum ayah, boleh masuk? Dia pun masuk. Tuan-tuan, bila masuk tu tuan-tuan, apa kata Buya Hamka? Buya Hamka kata, Irfan tolong picit kaki ayah sekejap. Okey, Irfan pun picit. Sambil picit kaki itulah Buya Hamka beri nasihat kepada Irfan. Dia kata apa? Irfan, kamu ni ayah tengok kamu tak ada bakat jadi penjenayah. Sebab kalau kamu nak jadi penjenayah, yang pertama kamu kena pandai berbohong. Yang kedua, kalau kamu nak jadi orang jahat ini, kamu kena ingat apa alasan yang kamu tipu tadi. Kamu ni tak ada bakat ni, dua-dua ciri ni kamu tak ada. Kamu jangan jadi pembohong. Maknanya tadilah kan dia nak tegur tadi ni. Kan dia kata kamu sembahyang isyak ke belum? Jadi dah takut sangat antara sudah dan belum. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Tengok bagaimana hebatnya Buya Hamka bila tengok anak lewat solat, bukan tak sembahyang, lewat solat je, tak sembahyang jemaah, lewat solat, terus beri nasihat kepada anak. Dan tengok betapa indah dan hikmahnya teguran yang Buya Hamka berikan kepada anak-anaknya Irfan ini, menyebabkan Irfan ingat sungguh insiden teguran itu, dan beliau catat dalam bukunya yang berjudul Ayah. Jadi boleh dapatkan di pasaran lah buku ni. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah tauladan saya antara seorang anak dan juga ayah perihal berkaitan dengan solat. Baik, kita tawakuf seketika, kita hadamkan ilmu kembali selepas ini. Keluarga, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya tahu mungkin ada yang sedang tengok kami dalam Tanyalah Ustaz ni, dalam studio ni mungkin ada yang tengah makan roti canai, Allahualam, nasi lemak, Allahualam. Kita belum lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Cuma saya nak ingatkan kepada penonton, sambil-sambil kita makan tu untuk makanan fizikal, jangan kita lupakan makanan rohani kita, ilmu kita, iman kita, zikrullah kita. Okey, belajar tadabbur Al-Quran itu juga merupakan salah satu daripada makanan rohani kita. Baik, kita nak teruskan dengan soalan daripada saudari Nur Dahlia Biru, soalan Facebook kita insya-Allah. Merujuk kepada ayat yang ke-29. Apakah kepentingan memilih pemimpin yang beriman dan apakah ciri-ciri pemimpin yang bertakwa? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Nur Dahlia. Allah bila sebut pemimpin ni tuan-tuan, ia satu benda yang sangat berat. Kerana apa? Ia akan diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat satu persatu nanti. Ya. Baik, antara peringatan penting daripada Allah dalam Al-Quran, antaranya surah An-Nahl ayat nombor 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah telah memerintahkan untuk melakukan keadilan dan berlaku ihsan. Ya, satu. Antara lain lagi, Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan juga dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Hajj ayat nombor 41, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang yang diberikan kekuasaan ataupun diberikan amanah kepimpinan kepada mereka di atas dunia ini, ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala minta mereka laksanakan. Yang pertama, melaksanakan salat. Maknanya dalam arti kata ini, para ulama tafsir kata mengajak orang untuk melakukan salat. Yang kedua, berzakat. Ya, maknanya menjaga urus tadbir ekonomi. Ya. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf, menyeru kepada perkara-perkara kebaikan. Yang keseterusnya iaitulah
mencegah kemungkaran. Ini yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, tentang kita sebut sebagai peranan sebagai seorang kepimpinan. Baik tuan-tuan, ada satu cerita. Cerita ini tentang Khalifah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq, antara watak yang ada pada diri beliau iaitulah perkara ini dicatatkan dalam kitab Rawdah Al-Muhibbin. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selepas subuh, Sayyidina Umar nampak dia akan pergi ke satu tempat di Madinah. Dia akan pergi ke satu tempat, tak tahu ke mana. Jadi apabila Sayyidina Umar tengok selalu dan kerap sangat, hampir setiap hari Abu Bakar As-Siddiq pergi ke satu tempat itu, akhirnya Sayyidina Umar buat keputusan untuk dia follow dari belakang. Dia nak tahu Abu Bakar ni pitang mana ni, kan? Okey, selepas salat subuh, teruslah Abu Bakar keluar pergi ke tempat tadi ni. Jadi Umar Al-Khattab follow dari belakang tanpa diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, bila sampai ke satu tempat tu, tiba-tiba Umar mendapati Abu Bakar masuk ke dalam sebuah khemah, macam rumah lah, ya. Jadi tak lama kemudian Abu Bakar keluar, barulah Umar masuk ke dalam khemah tersebut. Bila masuk ke dalam khemah ataupun rumah kecil tersebut, tengok-tengok ada seorang lelaki yang matanya buta. Kemudian ada anak-anak pula yang dia tanggung. Mana ada anak-anak, yang anak-anak tu anak-anak perempuan. Rupa-rupanya tuan-tuan, Umar pun tanya pada tuan rumah tadi, yang datang kepada kamu setiap hari ni apa yang dia buat? Dia kata, yang datang ke rumah aku setiap pagi ni lepas subuh ni, dia mai rumah aku ni, dia tolong bersihkan rumah aku, dan dia bagi makan kepada anak-anak aku sekeluarga ni. Ya Allah, terkejutnya Umar Al-Khattab betapa hebatnya peribadi akhlak seorang pemimpin ini, yang melihat keresahan, kesusahan masyarakat di bawah itu sebagai keutamaan untuk dibantu. Jadi tuan-tuan, soalan yang berikutnya Umar tanya kepada tuan rumah tadi, kamu kenal ke siapa yang datang tu? Oh, tentu tak kenal lah, dia tak nampak kan, buta matanya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar berkata, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq benar-benar telah menyusahkan khalifah-khalifah selepas ini. Maknanya menyusahkan tu maknanya apa? Nak challenge, nak lawan, nak tandingi akhlak Abu Bakar As-Siddiq tu memang susah. Memang susah. Maknanya inilah, maknanya tugas kita sebagai kepimpinan di setiap peringkat lah. Ya, ketua kampung ke, ketua ketua pejabat ke, kan, ketua lorong dalam taman kita ke. Makna jangan lupa ya, kita membantu sesama kita, dan kita buatlah yang terbaik. Kerana apa? Kepimpinan itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook seterusnya, soalan daripada saudari Nurul Hidayah Saifuddin. Baik, merujuk kepada ayat yang ke-29 menunjukkan perkara di dalam hati dan tidak ada sesiapa yang boleh paksa orang lain untuk beriman. Saya ulang, merujuk kepada ayat yang ke-29, perkara yang berada di dalam hati dan tidak ada sesiapa yang boleh paksa orang lain untuk beriman. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Puan Nurul Hidayah. Tuan-tuan rahmati Allah, yang menentukan hidup kita ini betul ialah kita sendiri. Orang lain boleh suruh, orang lain boleh nasihat, tetapi akhirnya yang memilih baik ataupun buruk ialah diri kita sendiri. Kerana itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam hidup ini jangan lupa kita mohon kepada Allah dua perkara. Yang pertama hidayah, yang kedua taufiq. Hidayah ini apa? Petunjuk, keinsafan, dan yang kedua taufiq. Apa makna taufiq? Bimbingan. Mohon kepada Allah supaya Allah bimbing kita melakukan ilmu yang kita ada, ya, melakukan apa yang kita ada. Baik, sebagai contoh tuan-tuan rahmati Allah, satu contoh yang menakutkan kita. Tuan-tuan, satu hari Abu Hurairah melaporkan hadis ini. Satu hari sahabat-sahabat Nabi ini datang bertemu Rasulullah, mengadu satu masalah.
Apa masalahnya? Mereka mengadu ada seorang wanita yang mana wanita ini alhamdulillah sembahyang malamnya banyak, puasa sunatnya banyak, sedekahnya banyak, banyak buat amal kebaikan. Tapi satu saja masalah dia, mulutnya mulut laser. Mulut puaka. Mulut tak ada insurans, orang kata kan? Mudah faham Ustaz ya. Mengata orang je, bila dia buka mulut je, jiran tetangga terasa hati, sakit hati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, wanita itu ialah ahli neraka. Ini yang menakutkan kita tuan-tuan. Kita rasa kita ni ahli syurga, tetapi rupa-rupanya kita ni ahli neraka. Dek kerana kita tak jaga mulut ataupun lisan kita ini. Jadi kerana itulah tuan-tuan, jangan lupa ya. Pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hubungan kita sesama manusia. Jangan zalimi orang, jangan sakiti hati orang, jangan ambil hak orang, jangan hutang tak bayar. Ni pun masalah juga kan? Hutang dengan orang. Tiba-tiba kita yang berhutang ni tak rasa masalah pun, tak rasa salah pun. Yang rasa salah tu, yang kita hutang tadi ni, dia nak minta pak saudara. Dia nak minta anak saudara. Si pemberi rasa bersalah Ustaz. Si bagi pinjam tu yang rasa bersalah. Jadi tuan-tuan, itulah ya, kita mesti jaga hubungan kita dengan sesama manusia, kerana inilah Islam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Indah ajaran Islam dalam menjaga ketamadunan manusia. Baik penonton, kita ada pemanggil seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustaz dan Da'i dan kru-kru semua mau doa biarlah selamat daripada dunia sampai ke akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tapi mamu mintalah kita doalah sama-sama yang terkambul yang ayat bah ni semua. Biarlah Tuhan ambil balik. Kita sama-sama lah doa biarlah. Tempat tu kalau kita ada lagu mana kita mau ingat betul lah, sudahlah. Kita ingatlah, minta pada Tuhan biarlah hapuskan semua ni, yang mana mayat yang semua ni dapatlah balik, insya-Allah. Kita berdoa semua sama-sama. Soalan mamu, kadang-kadang mamu semua semayang semua okeylah dalam rumah mamu, tapi nak keluar rumah ni isteri mamu tak tutup aurat, anak perempuan mamu pakai seluar pendek, tapi semua semayang semua bagus, dengar cakap mamu semua okey. Tapi tang sini ni mamu nak buat lagu mana? Mamu nak minta ustaz nasihat lah. Bukan kat mamu, kat semua orang lah. Sekali yang perangai lagu ni kadang-kadang ketat baju ni, lagu nak tak pakai baju pun ada juga. Anak mamu, cucu mamu semua. Tolonglah nasihat kat anak-anak mamu dan cucu-cucu mamu semua. Baik, yang tuan soalan mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah contoh situasi yang mamu berikan Ustaz ya kepada kita semua. Kita mohon jawapan ringkas daripada Ustaz, insya-Allah. Silakan. Baik, terima kasih mamu dan para penonton rahmati Allah. Tentunya lah kita sebagai seorang ayah, kita ya terus memberi nasihat kepada anak-anak ni. Jangan berhenti, jangan rasa penat memberi nasihat. Ya, nasihat ni banyak cara. Kita sebut, kita ulang, ataupun kita hadiah buku, kan? Kita bagi dengar tazkirah di YouTube dan sebagainya lah. Dan tuan-tuan rahmati Allah, hidayah Allah Ta'ala itu kita doa supaya sampai kepada anak-anak cucu kita. Ya, mungkin tak sampai hari ini, dia sampai minggu depan. Hidayah keinsafan tu mungkin tak sampai minggu depan, sampai bulan depan. Mungkin bukan bulan depan, tetapi mungkin 2 bulan lagi, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. InsyaAllah kita terus berdoa supaya Allah Ta'ala membuka pintu hati anak-anak kita ni dapat menerima hidayah dan juga kebaikan ini. Yang paling penting, kita ni jangan berhenti beri nasihat dan pujuk. Dan satu lagi, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah buka pintu hati anak-anak cucu kita ini. Insya-Allah Mamun dan para penonton sekalian, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita teruskan nasihat, kita jalankan tanggungjawab kita. Mudah-mudahan inilah merupakan amanah yang telah kita tunaikan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya kepada ibu dan juga ayah yang berada di luar sana dalam mendidik, menjaga keluarga Ustaz ya. Itu adalah satu kelompok pertama yang perlu kita jaga. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanyalah Ustaz, kami nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Terus kekal setia bersama dengan kami
kami menanti anda untuk siaran seterusnya. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, tahniah dan syabas saya ucapkan kepada anda. Kena semangat sikitlah sebab kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9 dan saya Da'i Nizal, pengemudi untuk bicara ini. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada yang melihat kita di siaran TV3 dan mungkin ada penonton baru kita yang sedang melihat kami di TV9. Baik, sekarang ini kami Tanyalah Ustaz. Hujung minggu adalah masa kita bersama dengan Al-Quran. Jadi surah rujukan kita pada hari ini, saya ulang ya, kita merujuk kepada surah As-Saffat pada kalimah atau maafkan saya pada ayat yang ke-28, 29 dan juga 30. Jadi saya percaya untuk keluarga besar Tanyalah Ustaz, sering kali saya ulang untuk kita sekurang-kurangnya satu isi rumah kita ada satu tafsir pimpinan Ar-Rahman. Saya ulang, satu tafsir pimpinan Ar-Rahman, kerana kami Madrasah Tanyalah Ustaz ini merupakan satu platform lah untuk kita belajar tafsir dan juga taranum, insya-Allah. Baik Ustaz, sebelum kita ambil soalan daripada penonton yang dirahmati Allah Taala, kita nak sentuh hati penonton kita, soalan yang lebih dekat dengan mereka insya-Allah, merujuk kepada ayat yang ke-29. Kita ambil satu konteks daripada peringkat ketua keluarga. Ya, mungkin Ustaz boleh perincikan kepada kami berkenaan dengan tanggungjawab suami dalam melaksanakan amanah di dalam ruang lingkup, sebagai contoh peranannya terhadap isteri, peranannya terhadap anak-anak dan sebagainya. Mungkin Ustaz pun boleh nak highlight juga kepada penonton kita cabaran. Kalau zaman dulu kita memang anak-anak kita terpengaruh, kita tak bagi keluar rumah dan sebagainya. Tapi zaman sekarang lain Ustaz, canggih. Semuanya di hujung jari. Jadi kita mohon pencerahan daripada Ustaz insya-Allah. Baik, terima kasih Da'i Nizam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala peringatkan kepada kita ketua keluarga, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu merupakan pelindung kepada ahli keluarganya, pelindung kepada isteri, pelindung kepada anak-anak. Jadi ini tanggungjawab besar seorang lelaki sebagai ketua keluarga. Mesti ada wibawa. Wibawa mesti ada, mesti tingkatkan ilmu, ya, mesti prihatin dengan tugasannya di rumah. Kerana itu tuan-tuan dirahmati Allah, nombor satu, dengan tugasan kita, kerja kita di pejabat dan sebagainya lah kan, tolonglah imbang elok-elok supaya kita tidak terlepas pandang ataupun kita tak tertinggal tanggungjawab kita di rumah. Sebagai contoh tuan-tuan, anak-anak kita yang masih kecil, ya, mungkin di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, kita bimbang anak-anak kita tak pandai baca Quran. Sebab apa? Kita sebagai ayah ni, kita tak ada masa untuk ajar anak-anak baca Quran. Kalau kita tak pandai, mungkin kita kurang. Jangan lupa hantarkan anak-anak ini ke kelas pengajian Al-Quran, jumpa ustaz-ustazah untuk belajar Quran, belajar sembahyang, belajar agama dan sebagainya. Nombor dua, sebagai seorang ayah jangan lupa mesti bersahabat dengan anak-anak. Ya, bersahabat dengan anak-anak itu maknanya kita bersedia untuk memberikan telinga kita kepada anak-anak tadi, mendengar apa juga kisah, apa juga masalah, apa juga aduan yang nak diadu oleh anak-anak kita. Yang jadi masalah ni tuan-tuan, ini dia. Masalah yang maksud saya ialah kita bila di rumah, kita sibuk dengan benda ni. Ya, di atas meja makan pun nak makan dah ni, main telefon lagi. Ya, duduk di ruang tamu, pandang benda ni lagi. Kan maknanya anak-anak sampai tak ada ruang untuk berkomunikasi dengan ayah. Ayah ni sibuk memanjang, sibuk update Facebook, ya, update Instagram. Tak salah update tu, tapi biarlah bertempat. Bila di rumah itu pastikan fokus kita kepada anak-anak. Bila anak-anak nak bercerita, mungkin di sekolah dia masuk pidato ke, dia masuk rumah sukan, apa-apa kan, program-program apa. Jadi tanah telinga Ustaz, ya, kita dengar. Dan yang paling penting tuan-tuan, bila anak-anak mengadu masalah,
kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, jangan lupa berikan panduan dan pedoman kepada anak-anak kita. Tuan-tuan, hari ini anak-anak mungkin jadi liar kerana apa? Kerana kurang kasih sayang, kurang perhatian. Kita ni tak bagi diri kita ni kepada anak-anak. Kerana itu tuan-tuan ya, minta maaf ya, maknanya kita mesti, jangan lupa, sesibuk mana pun kita dengan tugasan, sebesar dan setinggi mana pun pangkat kita di pejabat, jangan lupa keutamaan kita kepada anak-anak dan keluarga kita di dalam rumah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjadi satu rujukan panduan kepada kita semua, insya-Allah. Baik penonton, kita nak teruskan dengan soalan Facebook daripada saudari Siti Hajar. Baik, soalan yang pertama, siapakah kami pada ayat yang ke-30 dan siapakah kaum yang dikatakan melampaui batas itu? Okey, siapakah kalimah kami yang dimasukkan dan siapakah kaum tersebut? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah yang menyebabkan seorang pemimpin itu bersikap lepas tangan dan tidak bertanggungjawab pada amanah yang telah diberikan kepadanya? Contoh, pemimpin dalam masyarakat, dalam rumah tangga dan lain-lain. Kita mohon pencerahan, silakan. Baik, kami tu ialah ketua-ketua geng-geng yang buat dosa ni. Jadi dia kata kami bukan kerana kuasa kami yang menghalang kamu, kerana kamu tu sendiri orang yang tagut. Tagut ni apa? Maknanya ialah orang yang melampaui batas. Jadi maknanya ayat nombor 30 ini merupakan ayat Allah Ta'ala tampilkan dialog orang yang tidak beriman, orang yang buat kemungkaran atas dunia ni, mereka saling bertelagah sesama sendiri di hari akhirat nanti. Jadi kerana itulah tuan-tuan, soalan Puan Siti Hajar kita tadi, tentunya lah tuan-tuan, kita pemimpin dalam masyarakat, dalam kejiranan, dalam rumah tangga, kita bawa satu amanah yang sangat besar. Apa amanahnya? Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Tuan-tuan, ada satu benda yang makin hilang, makin menghakis dalam masyarakat kita pada hari ini, iaitulah budaya memberi nasihat, menasihati. Betul. Kan? Hari ini kita nak nasihat orang pun takut, sebab takut kena marah balik. Tuan-tuan, nasihat menasihati ni tuan-tuan sebenarnya dia menghidupkan hati kita. Sebab kita ini ditegur, dan sebenarnya bila kita ditegur, jangan kita rasa aib, jangan kita rasa rendah diri. Sebaliknya kita kena ucap terima kasih. Sebab apa? Teguran itulah sebenarnya yang membersihkan hati kita, ya, yang akan menjadikan kita ini bingkas bangun memperbetulkan salah kita. Jadi jangan terasa hati. Maknanya pokok pangkalnya tuan-tuan, kita sebagai manusia ni, al-insan la yakhlu minal khata' wan nisyan. Manusia ni tak sunyi daripada kesalahan, kealpaan dan kelupaan. Memang itu fitrah kita. Jadi bila datang peringatan demi peringatan itu, alhamdulillah. Sebab apa? Kita boleh memperbetulkan salah diri kita. Cumanya bila kita nak tegur orang ni, kena ada adab dan hikmahnya lah, ya. Janganlah maki hamun, janganlah guna bahasa yang tak elok. Maknanya bila nak tegur orang ni, biarlah empat mata sahaja, kita dan dia, dan tegur elok. Abang, saya ada nak sebut sikit lah bang. Maknanya bahasa tu. Wallahualam. Wallahualam. Cantik satu kata-kata daripada Ustaz. Kalau orang tegur, jangan kita rasa beras hati. Tetapi sebagai satu peringatan, alhamdulillah, syukur ada orang bagi peringatan. Betul. Dan sama-sama kita ubah diri kita, insya-Allah. Baik penonton, kita ada pemanggil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Kak Yat sini, Nuhayati Ismail dari Bandar Tasik Puteri Rawang. Ya Kak Yat, silakan. Terima kasih Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yat. Kak Yat bercakap dalam konteks diri Kak Yat sendiri. Kak Yat tak mampu nak memahami dalam mentafsir Al-Quran, Ustaz. Jadi akah dengan kita maksud Kak Yat kita follow tuan-tuan guru yang kita suka, tapi mereka terlalu banyak membesarkan dan tasawuf. Jadi Kak Yat terlalu minat tasawuf. Jadi ada kata hati Kak Yat, Kak Yat follow Kak Yat. Hello Kak Yat, boleh dengar? Boleh dengar? Oh, okey, baik. Alhamdulillah. Okey, dengar ya, Dai? Kak Yat, maafkan saya nak minta ulang soalan, boleh? Kak Yat nak tanya. Kak Yat cakap atas konteks diri Kak Yat sendiri, sebab kadang kita tidak benar-benar memahami tafsir Al-Quran, Ustaz. Jadi adakah dengan kita mengikuti kuliah tuan-tuan guru, kita boleh dengar kata hati kita yang mereka benar-benar menyampaikan ilmu yang benar, Ustaz? Adakah di akhir zaman ini kita takut ada ulama-ulama yang sesat, Ustaz?
Itu saja soalan Kak Ayat, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Yat untuk soalannya. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anda nak tahu apakah jawapannya? Kekal setia bersama dengan kami. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton, mudah-mudahan saya doakan anda semua dalam keadaan yang sehat sejahtera, sehat tubuh badannya, sehat imannya. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita nak teruskan dengan jawapan daripada Kak Yat tadi itu berkenaan dengan untuk orang awam yang baru sahaja mula nak membaca tafsir Al-Quranul Karim. Jadi dengar kuliah-kuliah daripada tuan-tuan guru kita dan sebagainya. Mungkin saya boleh tambah sedikit Ustaz ya. Macam untuk Nizar, orang yang baru nak mula belajar tafsir. Jadi mungkin Ustaz pun boleh nasihat juga kepada keluarga besar, tanyalah Ustaz di luar sana, tafsir yang bagaimanakah sesuai untuk menjadi bahan bacaan orang yang baru mula-mula nak belajar tafsir Al-Quran. Silakan. Baik, terima kasih Kak Ayat dan para penonton sekalian. Saya pun sendiri, saya pun bukanlah orang alim, saya pun tak pandai nak tafsir Al-Quran. Jadi sekarang ini apa dia? Kita membaca tafsir yang telah ditulis oleh para ulama yang muktabar. Kemudian kita tadabbur Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan, bila Da'i Nizar tanya, saya cadangkan ini tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kenapa? Kerana gaya bahasanya dan juga penulisannya disesuaikan dengan gaya bahasa yang mudah untuk kita faham. Dan tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, catatan-catatan pada nota kakinya diambil sedutan daripada tafsir-tafsir yang muktabar. Jadi tafsir pimpinan Ar-Rahman ini sebagai rujukan kita, alhamdulillah. Baik, yang kedua, seperti yang Kak Ayat buat tadi, betul dah. Maknanya kita dengar kuliah-kuliah pengajian daripada para asatizah yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Sebagai contoh, asatizah, ustaz-ustazah yang pakar dalam fiqh, kita ikuti kuliah mereka. Yang pakar dalam hadis, kita ikuti kuliah pengajian mereka. Yang pakar dalam tasawuf ataupun akhlak, kita ikuti pengajian mereka. Jadi dengan kita sentiasa bersahabat dengan ilmu ni tuan-tuan, ilmulah yang akan memandu kita untuk beramal. Orang yang beramal dengan ilmu, ini yang agama suruh. Ini yang agama suka. Ya, agama suruh kita beramal dengan ilmu. Sebagai contohlah tuan-tuan, ni dalam bab ikhlas, dalam ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, apabila dia membahaskan tentang ikhlas. Ikhlas ni ada 3 peringkat, kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Yang pertama, ikhlas itu ialah buat amalan ibadat tu semata-mata taqarrub kepada Allah. Niatnya itu ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya buat amalan itu bukan kerana lain, tetapi kerana kita ni hamba. Ini ikhlas yang paling tinggi. Hebat ni. Yang kedua, darjat pertengahan ikhlas itu ialah bagaimana orang yang buat amalan, dia buat amalan ibadat, tetapi dia berkehendakkan pahala. Dia buat amalan tu, dia nak pahala, dan juga dia nak selamat daripada azab akhirat. Jadi apakah nak pahala itu ikhlas? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dia kata itu ikhlas juga. Ikhlas pada tahap pertengahan. Mana tak salah lah. Kan? Nabi pun sebut pada kita, contoh, semayang jemaah dapat 27 kali ganda, semayang seorang-seorang dapat 1 je pahala. Kan? Dan darjat yang ketiga iaitulah orang yang buat ibadat kepada Allah ini supaya Allah Ta'ala muliakan di dunia dan Allah Ta'ala selamatkan daripada azab api neraka. Jadi ini 3 darajat yang disebut sebagai ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pendek katanya iaitulah kita beramal tentulah dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang cari ilmu ni kan, mereka akan diberikan ketinggian darjat dalam hidup mereka. Wallahu a'lam. Wallazina utul ilma darajat. Baik penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan dengan soalan Facebook insya-Allah. Soalan daripada saudara Rosdin Samah. Pertanyaan saya merujuk kepada ayat yang ke-30 surah As-Saffat.
apakah sebenarnya yang berlaku bila mana ketua-ketua kaum kafir akhirnya mula mengakui tidak lagi mempunyai kuasa memerintah, dan yang anehnya mereka mula menuduh-nuduh pengikutnya pula yang melampaui batas. Pendek kata, situasi yang berada di alam sana, Ustaz. Waliyazubillah, mudah-mudahan kita tidak bertelagah di alam sana. Silakan. Kerana itulah tuan-tuan, apabila kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bahagia, kita berjaya dunia dan akhirat. Rasulullah sebut pada kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tak sempurna iman kalian selagi mana aku belum dicintai oleh kalian melampaui cinta kalian kepada ibu bapa, kepada anak-anak dan kepada sekalian umat manusia. Maknanya cinta kepada Rasulullah ni kena tinggi lagi daripada ibu bapa, anak-anak dan seluruh manusia. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim kan, sesiapa yang mencintai Allah, dia mesti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ikut Allah ataupun cinta kepada Allah mesti dia ikut Rasulullah. Allah Taala sebut yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sesiapa yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, mereka ini akan dapat dua perkara, iaitulah mereka akan dicintai oleh Allah dan mereka akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kaitan soalan Tuan Rosdin tadi ni, saya teringatlah tuan-tuan, dalam Al-Quran ada satu surah Al-Munafiqun. Ya, surah tentang cerita perihal orang munafik. Tuan-tuan, pada zaman Rasulullah dulu, ketua segala orang munafik namanya Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan, dia ni dalam catatan, dia ni handsome tau. Handsome, kacak, tampan dan penampilannya bergaya. Maknanya smart lah. Bukan orang yang kusuk masai tak. Bukan. Dan dia mempunyai kekuatan syarahan ataupun pidato dia menarik. Maknanya dia ni pandai bercakap. Baik tuan-tuan, dalam catatan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, ketika setiap hari Jumaat, sebelum baginda Rasulullah naik ke mimbar, dia pergi berdiri di depan saf. Dia kata, wahai kawan-kawan sekalian, wahai tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita berkumpul, kita dengar khutbah daripada Muhammad, marilah kita beri sokongan sepenuhnya kepada Muhammad. Kalau bahasa orang putih, kita kata, please give him undivided support. Macam tu kan. Maknanya, marilah kita berikan sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada Muhammad. Tengok. Pidato hebat tu. Masya Allah. Hebat dia ni. Maknanya, hebat tu dalam arti kata, dia menipu orang. Kenapa? Dia merupakan orang yang munafik. Tengok sampai tahap begitu. Kan? Dia boleh menipu orang. Kerana tu tuan-tuan, antara yang Abdullah bin Ubay buat tuan-tuan, iaitulah, dia dalam peperangan Uhud, dia bersama dengan 300 orang pengikut dia, Abdullah bin Ubay ni. Dalam perjalanan tu, jumlah keseluruhan tentera umat Islam pada waktu itu ada 1000 orang. Jadi dia ni, Abdullah bin Ubay bersama 300 pengikut dia, tengah-tengah jalan dalam perjalanan on the way nak ke Uhud tu, tiba-tiba dia lencongkan ke jalan lain. Maknanya satu perang psikologi yang dia nak tunjukkan, bukan semua pun yang sokong Muhammad tu. Maknanya ini orang munafik. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, orang-orang seperti ini di hari akhirat, mereka tidak akan dapat membantu kawan-kawan mereka yang di atas dunia mereka merancang sama-sama. Karena itulah tuan-tuan, marilah kita bersahabat dengan orang saleh, orang beriman. Orang beriman inilah yang akan menjadi sahabat kita dalam syurga nanti. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita memilih dengan sebaik-baiknya siapa untuk kita bergaul, dan pada masa yang sama kita dakwah mereka, kerana kita sendiri adalah satu duta Islam kepada semua, insya-Allah. Baik Ustaz, satu soalan daripada saya, kita guna platform Tanyalah Ustaz ni untuk sama-sama kita audit diri kita, untuk sama-sama kita tambah nilai kebaikan. Mungkin Ustaz boleh huraikan kepada kami semua berdasarkan kepada ayat yang ke-30 pada kalimah, maafkan saya ya, pada qauman taghin, pada kalimah tagha, iaitu orang yang melampaui batas. Mungkin Ustaz boleh nasihat kepada kita perihal
perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan yang kita buat secara harian, on daily basis, tanpa kita sedar perkara itu sebenarnya Allah Ta'ala tak suka. Jadi mungkin platform ini menyebabkan mungkin ada yang tengah minum, saya kira ya, ataupun mungkin ada yang tengah makan dan sebagainya. Oh, macam pernah buat je, rupanya Allah Ta'ala tak suka. Jadi mungkin platform Tanyalah Ustaz adalah platform yang baik untuk saya ubah cara tingkah laku perkara-perkara yang melampaui batas yang pernah saya buat. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Secara ringkas tuan, saya teringat sebuah riwayat daripada Imam Abu Dawud. Rasulullah sebut, aku jamin sebuah syurga, aku jamin sebuah rumah dalam syurga nanti di bahagian bawah, ya, dalam syurga Nabi janji rumah di bahagian bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan, pertengkaran, dia tinggalkan walaupun dia benar, walaupun dia betul. Kemudian Nabi sebut lagi, aku jamin sebuah rumah dalam syurga bagi orang yang meninggalkan dusta, yang meninggalkan penipuan meskipun bergurau. Maknanya bergurau pun tak boleh menipu. Okey, dan yang ketiga tuan-tuan, Nabi jamin sebuah rumah dalam syurga di tempat yang tertinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Jadi ini 3 perkara yang saya ingat jadi satu pegangan kita lah, peringatan kepada kita untuk kita terus jadi orang yang baik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan 3 unsur ni kita apply dalam apa jua tindakan kita on 24 hour on daily basis, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita nak melabuhkan tirai di TV3. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Kita mohon Ustaz untuk maafkan saya, kita nak melabuhkan tirai di TV9. Penonton yang dirahmati Allah Taala, kita mohon Ustaz untuk mengetuai bacaan pipian doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kesabaran dan ketabahan bagi sahabat handai kami Tuhan. Ya Allah, bagi rakan taulan kami ya Allah, bagi masyarakat yang sedang sekarang ini berdepan dengan ujian banjir besar. Ya Allah, berikanlah kepada mereka kemudahan ya Allah, permudahkanlah segala urusan mereka ya Allah, bantulah mereka ya Allah. Mudah-mudahan ujian tersebut dapat memberikan pahala dan meningkatkan iman mereka kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tangguh terlebih dahulu majlis ilmu kita, pengajian kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah teruskan bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Esok pagi insya-Allah topik kita masih lagi sama, membicarakan tentang tafsir dan juga taranum surah As-Saffat bermula pada ayat yang ke-31, 32 dan juga 33. Jom kita audit diri kita berpandukan kitab manual kita iaitu Al-Quranul Karim. Sekian daripada saya Da'i Nizal dan juga panel undangan Ustaz Muhammad Zarifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.